So kita nak main kat Indonesia. Okey. Tapi Indonesia dia punya green bukannya laju mana pun. Kalau boleh kita main up sikit lagi. Oi, too much my friend. Kenapa? Kasnon. Kenapa engkau burukkan nama aku, bro? Kita ni meniaga tasbih je. Satu ke office kau cerita pasal aku. Kau cerita pasal aku kahwin dua, kenapa? Kasnon, memang aku yang buat cerita Kasnon. Kau tahu? Sebab apa? Sebab apa aku? Senang je Kasnon. Payment yang kau kena buat, kau tak buat. Aircon rosak, pipe bocor, semua kau tak approve. Engkau dengan aku ni kita partner, bukan bini nombor 2 engkau Kasnon. Aletih. Sabarudin. Engkau kena ingat, engkau tak keluar satu sen pun dekat company ni. Free share. Kau tahu free share tu aku buka di sini tadi? Tapi masalahnya aku yang buat kerja. Engkau buat kerja, kau buat uruskan syarikat. Oh, pening macam ni. Orang gaji aku pun boleh buat apa yang kau buat. Kasnon Samion bin Meon. Aku cakap dengan kau, aku dah fed up niaga dengan kau. Sekarang ni aku cakap dengan kau, sama ada kau naikkan saham aku ataupun aku berpartner dengan bini nombor 2 kau. Tak. Apa ni? Mana boleh bini nombor 2 aku? Aku ambil nombor 1, nombor 2 nanti tak boleh baru. Nanti kita bincang balik. Indonesia bang, tak boleh. Kita bincang balik. Pernah tak korang lalui situasi yang mana A dengan B memegang saham di dalam satu syarikat? Contoh 70%, 30%, 60%, 40%. Tiba-tiba bergaduh, akulah majoriti ataupun aku hanyalah minoriti, ataupun tiba-tiba dia nak cakap tentang aku yang patutnya kena buat keputusan dalam syarikat. Hai, nama saya Akmal SK and this is Legal Talk. Sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk komen, like dan juga subscribe kerana respon anda amat kami hargai. Now, apakah itu shareholder ataupun pemegang saham? Pemegang saham ini adalah mereka yang memiliki saham di dalam syarikat. Apabila mereka mempunyai pegangan dalam syarikat melalui saham yang mereka miliki, mereka adalah pemilik syarikat. Dan apabila you menjadi pemegang saham ataupun shareholder, you kena ingat you boleh memiliki saham ataupun pemegang saham di dalam syarikat 100% ataupun you juga boleh memiliki hanya sebilangan kecil saham di dalam syarikat. Itulah yang dimasukkan seperti peratusan 20%, 10%, 30%, 70% ataupun pemilikan semua sepenuhnya iaitu 100%. Bila bercakap tentang pemegang saham, secara amnya adalah apabila peratusan pemegang saham tersebut mendapat keuntungan, ianya akan bersandarkan daripada peratusan yang mereka harus dapat. Sebagai contoh, keuntungan sebuah syarikat telah dibuat dan telah dikenal pasti sebanyak 1 juta keuntungan bersih. Okey. Daripada sebuah syarikat tersebut, kita ambil pemegang saham A mempunyai pemilikan sebanyak 10%. Oleh yang demikian, 10% daripada pemegang saham tersebut akan mendapat daripada 1 juta keuntungan bersih iaitu sebanyak RM100,000 sahaja. Kebiasaannya pemegang saham apabila mereka melabur, apakah mereka yang akan dapat? Kita kena faham, apabila pelaburan dilakukan oleh pemegang saham, mereka akan mengeluarkan wang mereka untuk sebagai pelaburan dan mereka expect untuk mendapatkan hasil pelaburan wang tersebut. Apakah itu shareholder dispute? Shareholder dispute ni seperti yang kita nak kena faham adalah pergeseran ataupun perselisihan faham maupun pergaduhan sesama pemegang saham. Shareholder dispute ni sentiasa akan berlaku di mana-mana sahaja perniagaan ataupun di mana-mana syarikat yang menjalankan perniagaan. So, apabila berlakunya shareholder dispute, ia akan menjejaskan daripada segi performance of a company ataupun the direction of the company in a business or even in a company. Oleh yang demikian, sebab itulah pentingnya kita mempunyai shareholder agreement ataupun perjanjian pemegang saham. Ianya akan menjadi satu garis panduan untuk pemegang saham akan melihat kembali
pantang larang ataupun the do and the don'ts yang boleh mereka lakukan maupun mereka tidak boleh lakukan semasa menjalankan perniagaan dan hak-hak mereka sebagai pemegang saham di dalam menjalankan perniagaan tersebut. What are the common issues that face between the shareholders when they have a shareholder dispute? Selalunya dorang akan ada masalah seperti yang pertama, ketidaksetujuan tentang hala tuju syarikat. Yang kedua adalah ketidaksetujuan sesama pemegang saham berkenaan tentang hak mereka sebagai pemegang saham maupun tentang pengagihan keuntungan sesama mereka. Isu yang ketiga adalah isu yang sentiasa berlaku di antara pemegang saham apabila bercakap tentang tanggungjawab. Apabila A ataupun B merasakan antara mereka perlu melakukan tanggungjawab kerja yang lebih maupun kurang. Dan seterusnya, bila nak bercakap tentang isu yang sentiasa berlaku, antaranya juga kita boleh bercakap tentang pemegang saham kecil merasakan seperti mereka ditindas dan tidak bersuara. Manakala kita pula boleh melihat pelantikan ahli lembaga pengarah daripada pemegang saham ini telah melakukan kesalahan di dalam sisi undang-undang. Now, next question. How can a dispute be solved ataupun bagaimanakah masalah-masalah ini boleh diselesaikan? Yang pertama, melalui negosiasi, or in English they call negotiation. That's why you boleh melantik a third party or even a lawyer or even a negotiator dalam menyelesaikan masalah sesama pemegang saham, yang mana untuk mendapatkan hasil perbincangan yang terbaik pada ketika itu untuk manfaat syarikat. Solution number 2 to solve the dispute among the shareholders adalah dengan cara penjualan saham kepada pemegang saham ataupun kepada mereka yang berminat tentang saham anda. Kenapa saya katakan begitu? It's very easy. Because by selling off your shares, you avoiding to prolong the issues or even the problems inside the company within the shareholder. Dan solusi yang terakhir untuk menyelesaikan pertikaian masalah di antara pemegang saham adalah mendapatkan arahan daripada mahkamah. Apakah contoh dia solusi nak selesaikan masalah? Mendapatkan arahan mahkamah. Pertama, kita minta arahan mahkamah untuk tutup syarikat. Kenapa tutup syarikat? It's a gone case because you don't have any mutual understanding ataupun kesefahaman antara pemegang saham. Kedua, apa yang kita boleh minta solusi dan arahan daripada mahkamah adalah tindakan spesifik apa yang sepatutnya perlu dilakukan pada ketika itu. Dan juga yang ketiga, kita boleh minta arahan mahkamah untuk mengembalikan kepada status quo ataupun kepada perkara yang sepatutnya dijadikan pada peringkat asal syarikat tersebut. Akhir kata, semoga penerangan saya berkenaan tentang shareholder dispute maupun shareholder agreement ini memberi manfaat kepada semua. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam Legal Talk akan datang.